Yang patut kita beri perhatian betul iaitu kita akan matilah. Walaupun tajuk ini tak begitu orang suka bercakap, tetapi banyak keterlanjuran yang manusia buat kerana mereka lupa mati. Mereka lupa alam yang mereka akan hadapi lepas mati. Mereka lupa tentang azab seksa yang mereka akan mati lepas itu. Ataupun mereka buat lupa. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuan Hazir, Tuan Imam, Tuan Bilal, AJK, Tuan Datuk, hati-hati dan serang diri sekalian. Alhamdulillah kita bertemu lagi pada petang ini untuk sedikit sebanyak kita mengambil faedah daripada ilmu yang kita dapat yang berkaitan dengan agama ini. Untuk tidak pergi jauh, saya nak sebutkan beberapa perkara yang semestinya kita beri perhatian, ya. Yang dalam kuliah-kuliah saya yang lepas saya dah sebut. Yang paling utama ada 3 perkara. Tauhid atau akidah kita. Saya dah ceramah, saya tak pasti di sini atau tempat lain, dah keluar YouTube. Yang kedua, amal ibadah kita. Dan yang ketiga, perangai dan pekerti kita dalam hidup. Itu perkara yang paling utama kita ambil perhatian. Yang minta anak jangan dia pusing-pusing, ya. Terganggu dia punya konsentrasi saya. Minta maaf sebab dia duduk di depan saya. Duduk di sini tak apa. Sebab mata saya ke situ, minta maaf, ya. Sebab dia tak boleh ikuti benda ni. Sebab dia tak ikuti, dia akan pusing. Harap minta maaf, ya. Kalau saudara duduk di sebelah kiri kanan mungkin tak apa. Sebab saya tak nampak. Ada beberapa perkara yang saya ingin nak sebutkan di sini, iaitu yang patut kita memberi perhatian sebelum kita meninggalkan dunia ini. Mungkin tak sempat habis. Saya akan cuba sebut secara ringkas saja. Perkara yang patut kita beri perhatian betul iaitu kita akan matilah. Walaupun tajuk ini tak begitu orang suka bercakap, tetapi banyak keterlanjuran yang manusia buat kerana mereka lupa mati. Mereka lupa alam yang mereka akan hadapi lepas mati. Mereka lupa tentang azab seksa yang mereka akan mati lepas itu. Ataupun mereka buat lupa. Seolah-olah kegiatan mereka tak teringat mati, jadi mereka segala-galanya untuk hal keduniaan. Itu satu kesilapan yang amat besar dalam hidup sebenarnya. Walaupun dalam pandangan sekular, ingat mati itu kerja yang tak faedah. Kita pentingkan kehidupan. Tapi itu sekular. Pandangan agama mengingat mati itu satu ibadah. Bahkan dalam satu hadis saya pernah sebut, mengingat mati adalah orang yang paling bijak sekali. Kita kata macam mana ingat mati bijak? Ingat mati dia orang bodoh je. Saya nak baca satu hadis yang tuan sekalian, ya. Hadis ini daripada Ibnu Umar. Dia berkata, kuntu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku berada bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faja'ahu rajulun minal ansar. Dan Nabi telah dikunjungi oleh seorang laki-laki daripada Ansar. Lepas tu bagi salam pada dia. Kemudian laki-laki itu bertanya kepada Nabi, Ya Rasulullah, ayul mu'minin afdal. Manakah orang mukmin yang paling terbaik? Apa jawab Nabi? Ahsanuhum khuluqan. Iaitu yang terbaik pekertinya. Yang terbaik tingkah lakunya. Kalau kita hari ini, kalau kita tanya siapa yang terbaik, yang paling tinggi pangkatnya lah, yang paling kaya, yang paling hebat, itu jawapan kita. Tapi jawapan Nabi yang paling terbaik ialah yang paling baik pekertinya, akhlaknya. Kemudian ditanya lagi laki-laki ini, Ayyul mu'minin akyas. Mana pula orang mukmin yang paling bijak, paling brilliant, paling genius, paling clever? Nabi menjawab, Aksaruhum lil mauti zikran.
iaitu orang yang paling banyak mengingati mati. Rupanya paling banyak mengingati mati ialah paling bijak. Siapkan urai macam mana dikatakan paling bijak. Wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'adadan. Dan orang ini juga dia bersedia dengan cukup rapi untuk kehidupan lepas mati. Orang-orang ini ulaikal akyas, orang-orang ini yang paling bijak. Kalau kita fikir logik, apa yang bijaknya fikir mati? Orang kata orang bodoh saja. Sebenarnya sebagai orang yang beriman, memikir mati ini yang paling bijak. Sebab memikir mati menyebabkan dia sederhana. Dia tidak diperkudakan oleh kebendaan. Dia tak mengejar dunia sampai dia tension. Dia tidak membuat kezaliman pada orang. Dia apa keadaan pun, kehidupan lepas mati itu keutamaan dia. Dan kematian itu menjadi reminder kepada dia. Apa yang dia nak buat, dia fikir nasibnya lepas mati. Maka tentulah orang yang macam ini paling bijak berbanding dengan orang-orang yang hanya hidup ini untuk hidup saja. Maka akan berlakulah bujut lalu lintang patah. Haram halal tak dikira lagi dah. Sebab hidupnya untuk hidup. Dia tak fikir hidup untuk mati. Maka dalam konteks itulah logiknya hadis ini yang meletakkan bagaimana memikirkan kematian dan kehidupan lepas mati itu dianggap paling bijak. Itu yang pertama sekali. Bahkan tuan-tuan sekalian dalam satu ayat Al-Quran, surah Ali Imran 185. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ingatlah setiap yang hidup akan mati. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Sesungguhnya kamu akan dibalas segala apa yang kamu buat pada hari kiamat. Maknanya, apabila kita fikir mati, kita harap kalah balasan selepas kiamat itu lebih baik. Balasannya kekal abadi. Yang jadi masalahnya apabila orang fikir tentang kehidupan, dia nak segala-galanya reward di dunia. Apabila tak dapat reward dunia, dia kecewa, dia frust dan sebagainya. Mungkin dia buat benda-benda yang tak elok. Sebab bagi dia, ultimate objeknya ialah reward di dunia. Tapi bagi orang yang mengingati mati, reward akhirat itu yang paling utama bagi dia. Faman zuhziha 'anil nar, sesiapa yang Tuhan hindarkan daripada api neraka, wa udkhilal jannah, dan dia dimasukkan syurga, faqad faz, maka orang itulah yang paling berjaya. Dia tak kata orang yang berjaya di dunia, dia kaya di dunia, dia hebat di dunia. Dia tak kata yang itu yang berjaya. Tapi yang paling berjaya ialah yang mendapat ganjaran Allah di hari akhirat dan yang Tuhan hindarkan dia daripada api neraka dan masuk ke syurga. Itu asas kejayaan yang paling utama sekali. Tuan-tuan fikir sendiri, logiknya di antara pegangan sekular dengan pegangan agama. Apa sebab Allah berkata demikian? Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ayat yang ujung lepas itu, kerana kehidupan di dunia ini, segala keindahan dan kemewahannya tidak lebih daripada kebendaan atau kemewahan yang memukau, yang menipu kamu. Saya dah ulas banyak dah bagaimana kebendaan menipu kita. Kita terpinggirkan kerana kebendaan, kita dibenci kerana kebendaan, mungkin kita masuk penjara dengan kerana kebendaan, kita ambil rasuah dengan kerana kebendaan, kita menyeleweng, semua dengan kerana kebendaan. Tak banyak orang-orang yang boleh naik dengan kerana kebendaan. Dia infak banyak-banyak, dia derma banyak-banyak, secara yang baik, tak ramai sangat. Yang menjadi mulia dengan kerana kebendaan. Tapi yang menjadi hina dengan kerana kebendaan paling banyak. Tuan-tuan tengok sendiri. Berapa ramai yang berada dalam penjara, berapa ribu. Itu semua dengan kerana kebendaan keduniaan. Jadi, mengapa itu Tuhan kata tidak ada yang hidup di dunia ni, tidak lain tak bukan ialah kebendaan yang memukau dan menipu kamu. Itu yang pertama tuan-tuan sekalian. Saya buat ringkas saja. Perhatian yang pertama. Perhatian yang kedua. Sebenarnya masa untuk kita kembali kepada Allah tu dah tak banyak dah tinggal. Lebih-lebih lagi orang yang dah lewat umur seperti saya ni. Masanya mungkin kita tak boleh nak sebut lagi tahun depan, 5 tahun akan datang. Kalau orang yang macam saya ni membuat perancangan, nanti kita berjumpa lah 2 tahun akan datang atau begini. Bahkan saya berura-ura nak pergi umrah ni pun. Apabila anak-anak atau kawan-kawan kata kita pergi tahun depan lah Ustaz. Saya kata tahun depan tu dah jauh daripada saya tu. Saya kata tahun depan tu dah agak jauh daripada saya.
Bulan depan ataupun akhir-akhir tahun ini. Sebab masa yang baki itu terlalu suntuk. Oleh sebab suntuk, maka kita perlu segera kembali kepada pangkal jalan sebelum terlepas masa yang baki. Hal ini Tuhan sebut di dalam firman Ali Imran ayat 133. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Kamu segeralah kembali kepada pengampunan Allah. Dia tak kata segera kembali kepada buat baik. Dia tak kata segera kembali kepada apa? Solat. Dia kata segera kembali kepada pengampunan Allah. Apa maknanya? Dia suruh kita cepat-cepat minta ampun. Dia tak kata cepat-cepatlah cari kekayaan, cepat-cepatlah tunai ibadat. Dia tak kata gitu. Tapi cepat-cepatlah kamu kembali kepada pengampunan Allah. Maknanya, terlalu banyak kita buat salah. Terlalu banyak kita menyeleweng. Terlalu banyak kita buat perkara yang bertentangan dengan agama. Maka dengan sebab itu, jalan yang paling terbaik cepat-cepat minta ampun daripada Allah. Tapi ada orang dia cepat di segi lain. Cepat di segi merebut peluang. Cepat di segi berbagai-bagai perkara yang betul kebenaran. Tetapi tidak begitu cepat untuk minta ampun daripada Allah. Apa sebab? Apa sebab? Dia tak pernah muhasabah diri dia yang berapa banyak penyelewengan yang dia telah lalui dalam hidup. Ini satu masalah manusia. Kadang-kadang kita tengok lagi lewat umurnya, lagi pelik perangainya. Lagi tua, lagi pelik janggal akhlaknya. Ada yang kadang-kadang tua tak sangka perangai dia macam itu. Sehingga dia tertawakan dia orang muda. Sebab dia tak sedar kedudukan dirinya. Maka dengan sebab itu Tuhan kata, bersegeralah kamu kepada pengampunan Allah. Bermakna kamu buat salah banyak, segera minta ampun. Min rabbikum, daripada Tuhan kamu. Wa jannatin arduhas samawati wal ard, dan kamu segeralah mengejar syurga Allah. Dia tak kata segeralah mengejar peluang yang ada di dunia ini. Segeralah kamu mencari kedudukan yang hebat di dunia ini. Dia tak kata begitu. Sebaliknya, kamu segera kepada pengampunan Allah. Kamu segera kepada syurga yang Tuhan sediakan untuk kamu, yang keluasannya tak terhingga banyak. Ada satu orang yang mentafsirkan ayat ni begini. Peluang-peluang yang ada di dunia ni terlalu sikit, tapi kita berebut yang sikit itu. Kita berebut nak naik jadi orang nombor satu. Berebut sampai jadi fitnah-fitnah. Kita berebut nak naik jawatan-jawatan yang penting. Perebutan kadang sampai timbul fitnah-memfitnah. Membuat perkara-perkara yang tak elok sebab berebut. Apa sebab kita berebut? Benda tu sedikit. Kalau jadi ketua pun seorang. Kalau jadi naik pangkat pun seorang. Maka jadi perebutan. Perebutan ni timbullah rasuahnya, timbullah kipasnya, timbullah berbagai-bagai perkara yang tak baik kerana berebut. Tuhan kata, mengapa kamu berebut benda yang sikit begitu? Mengapa kamu tak berebut syurga yang Tuhan kata luasnya seluas langit dan bumi? Itu tafsirannya. Yang tak terhingga kalau berapa ramai nak syurga pun tak akan habis nikmat syurga. Tapi sebaliknya kalau kita berebut peluang-peluang di dunia ni, tuan-tuan sedang tengok apa yang kita sedang alami sekarang dalam semua keadaan. Perebutan berlaku, nak cari kedudukan berbagai-bagai itu semua kerana perebutan. Nak dapat 222 kursi. Itu satu contoh. Sebab apa perebut? Kerana dewan itu hanya boleh menampung 222 kursi. Syurga tidak terhingga kursinya. Kalau saya nak buat lawyer atau perbandingan secara katun, tapi itulah keadaannya. Malah janganlah kita mengejar sesuatu yang sikit terhad jumlahnya, bahkan banyak berlaku benda tak elok. Kita kejarilah sesuatu yang Tuhan sediakan dengan cukup luas, iaitu syurganya, yang Tuhan sediakan kepada orang-orang yang bertakwa. Yang ketiga, masa-masa yang terluang yang masih ada, kita maksimiskan penggunaannya. Jangan membiarkan masa-masa terluang itu berlalu tanpa digunakan dengan maksima. Ini terlalu banyak. Dalam surah wal asri innal insana lafi khusr. Banyak manusia membuat rugi dalam waktu. Mereka mensia-siakan waktu, melainkan orang yang beriman.
buat baik, wa amilus salihat, wa tawasaw bil haq, yang memperjuangkan kebenaran, wa tawasaw bis sabr, yang memperjuangkan kesabaran. Itu satu package keempat-empat sekali. Kalau kita ambil salah satu saja daripada empat itu, kita tetap mensia-siakan waktu. Dia nak satu package keempat itu, baru kita akan dapat, kita tidak rugi. Hadis Nabi yang cukup jelas tentang penggunaan peluang-peluang yang maksimal ini, popular hadisnya. Riwayat Ibnu Abbas, Rasulullah telah berpesan ada 5 perkara. Yang popular hadis ini, irtanim khamsan qabla khamsin. Kamu rebutlah 5 perkara sebelum tiba 5 perkara yang lain. Perkara ini cover daripada muda sampai kita dewasa, sampai kita mati. Iaitu syababaka qabla haramika, semasa muda sebelum tua. Itu clear. Wasihatika qabla saqamika, masa sihat sebelum sakit. Wa ghinaka qabla faqrika, masa engkau kaya sebelum kau ditimpa kemiskinan. Yang keempatnya, wa faraghaka qabla syughulika, semasa lapang sebelum tiba masa sibuk. Dia yang terakhir sekali yang cukup penting, wa hayatika qabla mautika, masa engkau hidup sebelum kau mati. Ini 5 waktu yang paling kritikal, yang sepatutnya kalau kita beringat betul-betul, kita tidak mensia-siakan 5 waktu ini. Pasti kehidupan dunia pun berjaya, kehidupan akhirat lebih-lebih lagi lah. Tapi ghalibnya anak-anak muda, apa yang mereka habiskan waktunya? Penuh dengan lara hiburan yang tak menentu. Cuba tengok nasib mereka yang mensia-siakan masa mudanya. Banyak patah kaki berlaku, naik motor kuat, laju. Kehidupan bosokan yang lasak-lasak semasa muda. Apabila dah kaki tinggal sebelah, dia tanya budak yang dipotong kaki kerana aksiden, naik motor kuat lancik ni, naik motor laju. Kesian kita dengar. Kesian kita dengar. Sebab mensia-siakan masa muda. Tapi bila kita tanya, dah takdir Ustaz, dah sampai masa dah buat macam mana? Inilah tafsiran-tafsiran janggal agama yang menjadi justify untuk mereka apabila membuat sesuatu perkara yang salah. Jadi begitu sampai masa. Nak buat macam mana? Habuan saya. Tapi yang kamu bawa motor gila-gila, kamu ambil sokan-sokan yang berbahaya, betul-betul tengok. Yang berada di hospital, yang kaki patah, yang terkopak tulang pinggul, kerana dia buat benda yang baik-baik atau kerana dia buat perkara-perkara yang sia-sia. Tuan-tuan tengok sendiri. Bermakna dia telah mensia-siakan masa mudanya. Rugi. Kalau anak-anak kita pun cukup rugi. Kemudian masa sihat sebelum sakit. Ini kebanyakan orang tua. Kalau dah kencing manis, dah sampai dah, baru nak pantang gula. Serangan jantung pun dah datang lah, baru nak kurangkan kolesterol dan berbagai-bagai. Selalunya terlewat. Waktu masa sihat, kesihatannya digunakan untuk lain. Nak jaga kesihatan, exercise tak ada. Banyak jadi gitu. Apabila tak sihat, habuan saya Ustaz. Nak buat macam mana? Tuhan takdirkan gitu. Tuhan juga yang salah. Dah pendirian dia tak betul. Dia menyalahkan Tuhan dengan pendiriannya yang salah tadi. Wa ghinaka qabla faqrika. Waktu dia senang, dia tak bersyukur, tak buat apa-apa saving dan sebagainya. Ada orang yang dah berjaya dah, tapi dia tak saving sebab dia tamak. Dia invest. Akhirnya dia berum jatuh ke semua sekali. Habis. Banyak kalau kita tanya begitu. Dia terlalu tamak nak dapat lebih banyak. Saya masih teringat lagi waktu skim cepat kaya yang di akhir tahun 80-an. Ingat atau tidak? Yang dah dapat untung banyak. Dia tak kira lagi haram halal itu. Tapi dia tak puas hati sebab untungnya terlalu banyak. Dalam bentuk seminggu sekali dia beri dividen ni bukan senang. Akhirnya dia laburkan semua sekali. Masuk semua sekali. 2 bulan kemudian runtuh ke semuanya. Sampai jadi separuh gila apa banyak. Sampai pergi ke stesen minyak. Dia naik basikalnya. Dia suruh token minyak tu buang minyak dalam motorkarnya. Pakcik tu bukan naik motorkar, dia pakcik naik bawa basikal. Oh, baru dia sedar. Dah hilang akal dah. Hilang akal dah. Yang dulu dia pakai motorkar tu dia dah terjual, dia hilang akal. Dan kerana kerugian banyak. Mensia-siakan masa senang. Mensia-siakan waktu senang. Pelaburan semua tak berlaku. Ini Tuhan sebut. Nabi sebut dengan sahih sekali. Bukan untuk agama saja, untuk kehidupan.
Wa faraghika qabla syughulika. Masa engkau lapang, mengapa engkau tak pergi Mekah? Tiba-tiba mari berbagai-bagai, tak nak pergi tangguh begitu begini. Masa lapang juga, tak nak buat dia sikit benda-benda yang baik. Akhir-akhirnya masa lapang dah tak ada dah. Dan yang terakhir sekali, semasa hidup tak insaf. Kalau tuan-tuan tengok terlalu banyak ayat-ayat Al-Quran, apabila ahli-ahli neraka ni bertemu dengan ahli syurga tanya. Dalam surah Al-Kahfi pun ada, dalam surah Al-Mulk pun ada. Mengapa kamu tinggal di dalam neraka? Adakah kamu tidak pernah dikunjungi oleh orang yang memperingatkan? Ya, kami telah dikunjungi oleh seseorang yang memperingatkan kami. Tetapi kami tak ikut dia. Lau kunna nasma'u wa na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Kalau kami dengar nasihat orang itu, iaitu Nabi, kami gunakan akal fikiran, tentu kami tak masuk neraka sekarang ini. Sebab itu tuan-tuan, dalam ayat Al-Quran, terlalu banyak ayat-ayat yang mengambangkan penyesalan ahli-ahli neraka ni. Terlalu banyak ayatnya. Kalau dapat dikumpulkan ayat ni, beri satu kuliah pun bagus. Bagaimana penyesalan yang akan berlaku. Termasuk dalam surah Sejadah. Wa qalu ay idza dalalna fil ardi. Mereka berkata apabila kami dah jadi tanah semua dah. Ay idza kunna fil khalqin jadid. Adakah kami yang boleh dihidupkan semula? Mereka mempertikaikan. Wa qalu ay idza dalalna fil ardi wa inna fi khalqin jadid. Balahum bi liqa'i rabbihim kafirun. Tetapi mereka tidak mengakui yang mereka akan bertemu dengan Tuhan kelak waktu di dunia. Qul yatawaffakum malakul maut alladhi wukila bikum. Katakan kepada mereka, wahai Muhammad, Allah telah melantik satu malaikat untuk menjadikan mereka itu mati. Tawaffakum bi rabbikum. Qul yatawaffakum malakul maut alladhi wukila bikum thumma ila rabbikum turja'un. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Tuhan kamu selepas dimatikan oleh malaikat maut. Walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usahum 'inda rabbihim. Pada hari itu kamu akan tengok orang yang buat salah di dunia ini tunduk di depan mereka begini. Tunduk dengan penyesalan. Tunduk dengan amat menyesal. Walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usahum 'inda rabbihim. Rabbana absarna wa sami'na farja'na na'mal salihah. Baru mereka merayu, ya Allah, kami dah nampak dah kebenaran apa yang kami silap dulu. Boleh tidak kembalikan kami semula ke dunia? Farja'na na'mal salihah. Kami nak buat semula. Inna muqinun. Sekarang ni baru kami betul-betul yakin. Itulah antara ayat-ayat penyesalan tuan-tuan sekalian. Orang yang derhaka kepada Allah di dunia, itulah antara ayat-ayat penyesalan. Terlalu banyak ayat-ayat yang lain. Kemudian yang keempatnya, ini cukup penting juga. Jangan kita membiarkan kita dilalaikan oleh harta-harta kita yang banyak. Anak pinak kroni-kroni kita jangan biarkan mereka memperkudakan kita sehingga kita menderhaka kepada Allah. Ini banyak. Saya nak baca ayat ini. Surah Al-Munafiqun ayat 9. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tulhikum amwalukum wala auladukum. Jangan sekali-kali kamu membiarkan harta benda kamu dan anak-anak kamu melalaikan kamu an zikrillah, melalaikan kamu daripada mengingati Allah. Maknanya demi kerana harta lupa Tuhan, lupa hukum, benderhaka dan sebagainya. Demi kerana anak, demi kerana kroni, demi kerana adik-beradik, lupa keadilan, sanggup menindas orang lain. Itu maksudnya. Walaupun di-refer kepada anak-anak, tapi anak-anak ni kadang-kadang sampai peringkat ibu bapa berlaku zalim pada orang lain demi nak bagi kepada anak-anak dan kroninya. Banyak berlaku. Maka dengan sebab itu jangan sekali-kali kamu membiarkan kamu dilalaikan oleh harta benda kamu dan juga anak pinak kamu daripada mengingati Allah, mana daripada mengembalikan kehidupan kamu kepada kehidupan Islam. Wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Dan sesiapa yang buat demikian, mereka orang yang rugi. Maksud rugi, mereka telah menjadi alat kepada berbagai-bagai perkara mungkar. Demi kerana anak sanggup buat salah, ambil rasuah. Demi kerana kebendaan sanggup pijak kawan. Berbagai-bagai penyelewengan yang kita tengok, berbagai-bagai penyelewengan kerana tak cukup dengan harta yang ada. Kalau kita nak katakan harta itu betul-betul digunakan dengan baik,
Yang menyeleweng, yang rasuah ni bukan orang leke-leke. Orang yang dah jutaan, dah dapat memang jutawan. Tapi masih tidak mencukupi. Itulah fitnah dunia yang dipanggil. Kalau kita fikir, apa lagi yang mereka ni nak? Apa lagi yang mereka tak cukup? Pangkat dah ada, harta dah banyak. Tapi mengapa? Sebab tamak kepada kebendaan. Kebendaan telah melalaikan mereka. Maka itulah akan jadi tuan-tuan sekalian. Kerugiannya, di dunia pun telah dihina, di akhirat bersedialah untuk masuk neraka Allah. Melainkan orang-orang yang tak percaya. Itu je. Kalau hal-hal begini tak diambil kisah, sejauh mana keyakinan mereka tentang berbagai-bagai amaran yang Tuhan bagi di dalam Al-Quran tentang berbagai-bagai penyelewengan itu. Bahkan harta yang banyak, lebih-lebih lagi kalau harta yang haram. Dan anak-anak juga kalau tak dididik dengan cara yang baik, menjadi fitnah kepada kita. Fitnah macam mana? Kalau harta yang haram, dia menyeleweng, dia dapat secara tak elok, fitnah. Tetapi kalau harta yang baik, harta yang halal, rezeki yang halal, harta itu menyegarkan dia. Rezeki anak-anaknya baik, dia buat kebajikan dan sebagainya. Begitu juga anak-anak. Anak-anak yang baik, anak-anak yang menyejukkan. Qurrata a'yun, menyejukkan hati mak bapak. Tapi kalau anak-anak yang durjana, anak-anak yang mengecewakan. Saya telah masuk telinga saya banyak insiden-insiden yang ibu bapa yang anaknya penagih dadah. Dia kata pada saya, Ustaz, saya lebih rela je kalau anak saya tu ditakdirkan meninggal lebih cepat. Itu masuk telinga saya sendiri. Sebab dia tahu apabila terlibat dengan dadah ni susah nak pulih balik dah. Sampai macam itu sekali. Seolah-olah mendoakan supaya anak itu mati cepat. Sepatutnya anak itu menjadi cahaya mata yang menyejukkan. Tapi sebaliknya anak itu menjadi punca kepersatan dan kekecewaan hidup. Sebab itu Tuhan sebut. Itu bukan ceramah logik saya. Tuan-tuan tengok surah Al-Anfal ayat 28. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Ketahuilah wahai manusia, sesungguhnya harta benda kamu dan anak pinak kamu adalah fitnah. Fitnah macam saya kata tadi. Kalau harta benda yang baik, boleh membuat kebaikan kepada dia. Kebahagiaan rumah tangganya. Dia berinfak, dia bersedekah. Kerana harta dia bersumbat-sumbat yang halal. Itu baik. Fitnah pula boleh jadi buruk. Bila harta tu harta haram, harta rasuah, harta penyelewengan. Di dunia pun dihina. Di akhirat harta dihumbankan ke neraka. Dan dia akan menjadi penyiksaan dengan harta yang salah. Itu dari segi harta. Dari segi anak. Anak yang baik. Salah satu daripada peninggalan yang kekal abadi untuk kita ialah anak yang saleh. Hadis sahih. Sedekah jariah. Ilmu pengetahuan yang dapat faedah terus orang ramai. Selagi ilmu itu digunakan, dia dapat pahala. Dan ketiga, anak yang saleh. Maka anak ni akan mendidik anak dia. Cucu kita. Cucu kita pula didik anak dia terus menerus. Sebab itu dikatakan anak saleh itu mengekalkan pahala kepada kita. Tetapi kalau anak yang durjana, anak penagih dadah, anak derhaka, anak yang munafik, kita yang menanggung akibatnya. Di dunia pun kita malu macam kes dadah tadi. Di akhirat kita akan ditanya apa pendidikan yang telah kita berikan kepada anak-anak kita. Tuan-tuan jangan lupa, peranan menjadikan anak-anak itu saleh ialah tanggungjawab mak bapak hampir 100%. Hadis Nabi yang sahih, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak yang dilahirkan itu putih bersih. Fa bawahu yuhawidanihi. Dua ibu bapa lah yang boleh menjadikan anak itu Yahudi. Au yumajjisanihi, ataupun boleh menjadikan anak itu Majusi. Au yunassiranihi, atau boleh menjadikan anak itu Kristian. Contoh-contoh tengok. Dalam hadis yang sahih ini, punca anak menjadi Kristian, punca anak menjadi Yahudi, punca anak menjadi murtad seperti yang berlaku sekarang ni. Disalahkan kepada didikan ibu bapa. Tuan-tuan tahu dah, kes itu sedang berlaku dengan banyaknya. Itu yang kita, sebab itu dalam kita memberi pendidikan anak-anak walaupun demi untuk kejayaan keduniaan, nak jadi lawyer, nak jadi engineer, nak jadi arkitek, okey. Tapi pastikan
Lawyer yang beriman yang saleh. Engineer yang beriman dan saleh. Arkitek yang beriman dengan saleh. Saya masih ingat lagi dalam beberapa tahun dulu, wakil Iran membaca Al-Quran di Kuala Lumpur mendapat Johan dalam beberapa tahun dulu. Latar belakangnya engineer, hafaz Quran. Dan benda ni banyak. Tapi kita, kalau dah anak itu menjadi arkitek, menjadi engineer, jangan kata nak hafaz Al-Quran. Nak baca Al-Quran pun belum tentu boleh. Inilah perbezaan tuan-tuan sekalian. Sebab itu Al-Quran menyebutkan, sesungguhnya harta benda kamu dan anak pinak kamu boleh menjadi fitnah. Fitnah ni boleh jadi baik, boleh jadi tak baik. Maka kita yang menentang acuan kepada mereka. Itu yang keempat, perkara yang perlu diperhatikan. Jangan membiarkan harta benda dan anak pinak kita melalaikan kita daripada hukum-hukum Allah. Yang kelima, yang patut diambil perhatian juga ialah beberapa tabiat buruk yang Tuhan jadikan kepada manusia. Tabiat semula jadi yang Tuhan jadikan kepada manusia yang kita perlu berwaspada. Ini sifat-sifat semula jadi yang Tuhan jadikan kepada manusia yang perlu kita berwaspada. Jangan kita terlalai dengan sifat-sifat buruk ini ataupun dengan perkara-perkara yang semula jadi Tuhan bagi jadi kepada kita ni, jangan kita terbawa-bawa sehingga kita menjadi lalai. Saya baca ayat ini. Surah Ali Imran ayat 14. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat. Manusia tu dicipta oleh Allah cinta kepada nafsu syahwat. Memang orang yang sihat ialah orang yang keinginan seksnya baik. Kalau keinginan seksnya tak ada, tak dianggap orang tu yang baik. Bermakna Tuhan jadikan manusia tu memang keinginannya kepada nafsu syahwat. Nafsu syahwat kepada siapa? Kepada perempuan. Kalau kita tengok secara biasa, laki-laki yang mengejar perempuan. Walaupun yang menarik itu perempuan, tapi sama aja. Apa lagi yang Tuhan jadikan kepada manusia? Nak anak. Sebab tu kalau kahwin tak dapat anak, kecewa. Ada orang kahwin tambah 2-3 kerana nak anak. Dia ada anak perempuan semuanya daripada isteri pertama, tak dapat anak laki-laki, kahwin lagi satu. Tapi Tuhan tak bagi juga kerana nak anak. Dan ada orang yang sanggup menyeleweng kerana anak. Ada orang juga sanggup membuat perkara kerana anak. Saya dah sebut tadi. Itu antara Tuhan bagi tabiat kepada manusia. Wal qanatiril muqantarah, dan harta yang bertimbun-timbun. Nak harta, tak nak sikit, nak semua banyak. Semua kalau boleh-boleh nak angkut ke semua apa yang ada. Itu tabiat manusia. Harta yang berbungkal-bungkal daripada emas, perak. Itu je kalau dulu Tuhan sebut emas, perak. Sebab nilai kekayaan zaman dulu ialah emas, perak. Kalau sekarang, hartanya apa dia? Pangkat, kedudukan, berapa banyak saham, berapa banyak share. Kalau dia buat apa-apa pun, berapa banyak persen kepada dia. Itu nilai yang sekarang. Saya kata kes-kes yang sedang berlegat di Kuala Lumpur bersekitar dalam masalah-masalah begini. Berapa peratus didapati dan sebagainya. Itu tabiat manusia yang Tuhan telah jadikan. Zaman dulu memang emas perak. Zaman sekarang dalam bentuk share, saham dan berbagai-bagai nama yang lain. Wal khailil musawwamati, dan kuda-kuda tunggangan yang hebat. Zaman dulu dapat kuda yang terbaik, kuda yang ada macam-macam nama. Itu zaman dulu. Kalau zaman sekarang Rolls Royce, private jet, personal helicopter. Kalau sekarang, kalau Al-Quran turun sekarang mungkin itu disebutkan. Tapi Al-Quran turun zaman itu, dia turun apa yang menjadi simbol yang manusia nak pada zaman itu. Wal an'ami, dan ternakan-ternakan yang banyak. Kalau sekarang mungkin berapa banyak factory, berapa banyak ladang musangking dan lain-lain. Kalau sekarang, itu perbandingannya. Wal harta, dan juga hasil-hasil pertaniannya. Zaman dulu. Kalau sekarang ni berapa pendapatan daripada factory-factory je, daripada produk-produk yang dia buat. Zalika mata'ul hayatid dunia. Begitulah nikmat-nikmat kebendaan kehidupan dunia. Tuhan kata begitu. Wallahu indahu husnul ma'ab. Tapi ingat, di sisi Tuhan terdapat ganjaran yang lebih baik daripada itu semua. Jangan lupa, di sisi Tuhan terdapat ganjaran yang lebih baik daripada itu semua. Ganjaran apa? Ganjaran nikmat syurga yang tak terperi indahnya. Inilah masalah tuan-tuan sekalian.
Walaupun Tuhan sebut berbagai-bagai keindahan syurga berbanding dengan keindahan dunia, tapi manusia tetap mengejar yang dunia, tetapi mereka tidak mengejar yang syurga. Apa sebab? Sebab utama, sejauh mana keyakinannya kepada syurga dan neraka ini menyentuh masalah iman dia. Sedangkan itu satu daripada rukun iman. Sejauh mana keyakinannya kepada syurga dan neraka ini menyebabkan dia tidak mengejar dunia tapi dia mengejar syurganya. Itu yang pertama. Sebab itu saya kata dulu, keyakinan kepada neraka yang membawa kepada dia tinggal maksiat. Tapi banyak orang tak tinggal maksiat. Tapi kalau kita kata jangan pergi tempat dia, kebakaran berlaku, dia terus pusing mutakah, dia percaya, dia yakin. Tapi kalau berita akhirat, entah percaya, entah tidak. Itu masalah keyakinan. Itu yang pertama sebab dia. Sebab yang kedua, nikmat yang Tuhan yang dijanjikan tu, dia tak boleh nampak sekarang ni, hanya keyakinan. Sedangkan nikmat dunia dia nampak dah motorkar besar, duit banyak, istana besar, pangkat tinggi. Maka dia terpukau dengan yang segera yang datang ini. Itu yang jadi puncanya. Itu yang kelima. Yang keenam, kita kena beri perhatian tegas. Kita kena ambil peringatan yang tegas. Allah telah memberi satu peringatan yang cukup tegas tentang bahayanya kita terlalu mengejar keduniaan. Ayat yang biasa kita baca. Ayat At-Takasur. Saya nak tafsirkan supaya meyakinkan jangan kita terpukau dan terpegun sangat dengan keduniaan. Firman Tuhan, Alhaakumut takasur. Kamu dilalaikan oleh sikap nak banyak. At-takasur ini nak banyak harta, nak banyak isteri, nak banyak pangkat. Alah setengah-tengah terjemahan dia kata kamu dilalaikan oleh nak sikap bermegah-megah. Tapi at-takasur perkataan root wordnya kasura, nak banyak. Banyak pangkat, banyak duit. Haram halal tak dikira. Yang penting banyak. Memang banyak orang macam itu. Bahkan makan pun dia nak makan banyak. Jangan kira darah tinggi. Jangan kira kecil manis. Jangan kira boleh tak boleh. Rezeki pun jangan kira sangat boleh tak boleh. Yang penting dapat banyak. Itu tabiat manusia. Kamu dilalaikan oleh sikap yang macam itu. Kesemuanya berbentuk kebendaan. Berbentuk material. Berbentuk keindahan dunia yang memukau. Itu ayat yang pertama. Hatta zurtumul maqabir. Kelalaian itu berpanjangan sehingga kamu mengunjungi kubur. Bukan kunjung pergi hantar orang mati. Kita menjadi seorang penghuni kubur. Makna kita dilalaikan oleh sikap macam itu sehingga kita mati. Itu betul. Kita tengok memang dalam realiti banyak macam itu. Sampai saya jumpa satu orang. Sampai dia dah nazak lah. Dia tanya mana kunci motorkar dia. Berapa banyak akaun dia. Dia minta segala geran-geran tanah yang dia miliki itu minta saya tengok. Dia dah berada di back leader dah teruk dah. Masih tajuk-tajuk itu yang dipersoalkan. Dia tak tanya nak baca doa apa. Dia tak tanya yang itu pada saya. Saya yang mengunjungi dia. Walaupun dia haji 2-3 kali pergi Mekah. Itu yang ditanya. Sehingga di penghujung kehidupan. Hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Terjemahannya macam mana? Jangan sekali-kali macam itu. Jangan kamu dilalaikan macam itu. Jangan kamu tergoda dengan dunia macam itu. Jangan terlalu kamu dipukau oleh kebendaan yang macam itu. Jangan buat begitu. Jangan. Saufa ta'lamun. Sebab kamu akan tahu akibat daripada perbuatan itu. Ini terjemahan dengan tafsirnya sekali. Jangan bersikap demikian. Sebab engkau akan tahu apa akibat daripada perbuatan itu. Kalla saufa ta'lamun. Diulang lagi sekali. Summa kalla saufa ta'lamun. Ulangan macam ini macam ulangan dalam surah Quliah. Tahu tak? Quliah itu ada 2 kali. Pentingnya. Kemudian jangan macam itu. Jangan macam itu. Jangan kamu dilalaikan macam itu. Jangan begitu macam tadi. Sebab kamu akan tahu akibat buruknya. Ditambah lagi lepas itu. Kalla. Jangan lagi begitu. Jangan buat begitu lagi. Lau ta'lamuna ilmal yaqin. Apabila engkau ya kita bagi laluan sekejap untuk azan. Saya nak sambung ada 1-2 puan lagi ya. Terima kasih banyak. Kita silakan. Allahumma rabba hadhihi da'wati tamma wa salatu qa'imah. Ati sayyidina Muhammad li wasilati wal fadilah wa syaraf wa darajat al-a'la rafi'ah wa ahsan maqam Muhammad. Innaka la tuhibbu.
Saya sambung sikit ya, tuan-tuan sekalian ya. Ayat tadi dikatakan, jangan kamu bercakap demikian, kamu akan tahu akibat daripada perbuatan itu. Itu ayat yang kelima surah itu. Kalau sawfa ta'lam, kalau lau ta'lamun ilmal yaqin. Pasti apabila kamu tahu dengan pengetahuan yang pasti apa yang akibat daripada perbuatan kamu itu. Latarawunnal jahim. Kamu akan lihat api yang menjulang-julang yang menyala-nyala. Neraka jahim. Kamu akan tengok akibat perbuatan kamu yang kamu telah dilalaikan oleh kebendaan di dunia ini. Summa latarawunnaha ainal yaqin. Dan pada waktu itu kamu melihat dengan mata kepala kamu sendiri tentang akibatnya. Yang jadi masalah ketika di dunia hanya kepercayaan. Tetapi benda itu diperlihatkan pada hari kiamat ketika kamu dah terlewat. Pada hari itu ditanya kepada kamu ayat yang ke-8 pula. Summa latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kamu akan ditanya, ke mana pergi nikmat yang kamu dapat di dunia itu? Apa yang boleh tolong kamu? Itu pertanyaan Tuhan. Apa yang kamu dapat daripada berbagai-bagai nikmat yang kamu dapat di dunia? Nikmat secara haram, rezeki secara haram dan lain-lain. Tapi kalau secara halal, kita berbelanja kepada kebaikan, tidak akan jadi begitu. Itu maksudnya. Surah itu patut menjadi pengajaran kepada kita tuan-tuan sekalian. Yang ketujuh, akibat daripada berbagai-bagai sikap tadi, maka yang menanggungnya ialah kita juga. Tuhan sebutkan dalam surah Taha, ayat 124. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Sesiapa yang berpaling daripada mengingati kami, malah tidak mengendahkan hukum hakam kami ketika di dunia. Yang seperti saya uraikan di atas, berpaling ataupun tidak mengendahkan peringatan kami, maka baginya kehidupan yang sengsara di dunia. Di dunia pun dia akan sengsara, cuba kita tengoklah. Kalau kaya pun kaya, kita nampak daripada jauh, tapi dia penuh dengan masalah peribadi. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan kami akan bangkitkan orang itu dalam keadaan yang buta. Sebab itu Tuhan sebut dalam ayat yang lain, surah Fatir ayat 5. Ya ayuhan nas, inna wa'dallahi haqqun, fala taghurrannakumul hayatud dunya, wala yaghurrannakum billahil ghururu. Wahai manusia, sesungguhnya janji Allah itu benar. Jangan kamu sekali-kali membiarkan kehidupan dunia menipu kamu. Dan jangan juga kerana kamu tergoda dengan dunia, kamu menderhaka Allah. Ini ayat yang selalu dibaca. Yang ke-8 yang patut diberi perhatian, saya cepat-cepat ini. Jangan kita terpukau dengan dunia sampai kita terhumban ke neraka. Surah An-Nazi'at ayat 37. Fa'amma man tagha. Sesungguhnya sesiapa yang melampaui batas ketika di dunia. Wa asalul hayatad dunya, dan terpengaruh dengan kehidupan dunia sehingga bujur lalu lintang patah. Fa innal jahima hiyal ma'wa, maka neraka jahimlah tempat dia bersemadi. Waliyazbillah. Maka dengan sebab itu terakhir, banyak-banyaklah kita bermuhasabah tentang apa yang telah saya sebutkan tadi. Sejauh mana kita berada dalam keadaan-keadaan begitu. Seperti mana firman Tuhan dalam surah Al-Hasyr ayat 18-19. Ya ayyuhallazina amanu taqullah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat. Dan setiap kamu hendaklah melihat apa yang mereka telah sediakan bekalan untuk hari akhirat. Ma qaddamat li ghadin, apa yang mereka telah buat di dunia untuk bekalan di akhirat. Wattaqullah, maka hendaklah bertakwa kepada Allah. Menunjukkan bertakwa kepada Allah saja yang boleh menyelamatkan kita daripada berbagai-bagai durjana tadi. Innallaha khabirun bima ta'malun, kerana Allah Maha mengetahui tentang apa yang kamu buat. Dan yang terakhir, bukan terakhir ayat yang lepas itu, wala takunu kallazina nasullah. Jangan sekali-kali kamu jadi seperti mereka-mereka yang telah melupai Allah, mereka-mereka yang telah saya senaraikan tadi. Jangan sekali-kali kamu membiarkan jadi seperti mereka-mereka yang telah lupakan Allah ketika di dunia. Fa'ansahum anfusahum, maka Allah melupakan mereka dan mereka lupa diri mereka. Kerana mereka membiarkan ulaika humul fasiqun, kerana mereka menjadi manusia-manusia yang fasik ketika di dunia. Minta maaf saya agak tergesa-gesa sikit. Sebab saya dah bersedia untuk habiskan poin itu pada malam ini. Ada 9 poin-poin penting yang patut kita memberi perhatian dalam hidup kita ini. Supaya kita tidak kerugian, kita tidak buang masa, kita tidak terlepas peluang sebelum nasib menjadi bubur. Segala salah silap daripada saya,
Yang benar itu daripada Allah. Mari kita sama-sama berazam untuk kita memaksimalkan perhatian kita pada perkara tersebut dan kita menghindarkan berbagai-bagai perkara yang mengancam kedudukan kita, terutama kedudukan kita di akhirat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.